Umur kita baru 40, zina 40 kali. Hutang apa tahun dengan Tuhan kita. 60 tahun amal ibadat terbatal dengan sekali berzina. Itu baru berzina. Minum arak, setitik arak ini 40 hari ditolak amalan. Kalau sebotol, ni sebotol depan saya ni, katalah botol arak berapa ribu titik tuan-tuan. Darablah dengan 40 kali 40 hari. Berapa tahun Tuhan tak terima semayang kita. Ni dosa nombor 2. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamr wal maisir, arak, judi, bertenun nasib dan menyembah berhala adalah kerja syaitan, kerja kotor. Allah tak sebut haram. Allah tak kata haram. Allah kata apa? Fajtanibu, elakkan, jauhkan. Kenapa Allah tak guna haram? Kerana fajtanibu lebih haram daripada haram. Oi, dahsyat tu. Arak, judi, bertenun nasib, menyembah berhala. Kenapa Allah tak gunakan haram? Kerana 4 benda ini lebih haram daripada haram. Kalau zina tu haram, judi ni lagi haram di situ. Arak ni lagi teruk di situ. Sebab tu digunakan perkataan fajtanibu. Hari ni arak dah jadi biasa tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, tengok duduk dalam majlis orang minum arak pun salah. Duduk dalam majlis orang yang minum arak, duduk saja pun tak boleh. Yang ni saya mengajak di Kuala Lumpur. Dia angkat tangan ustaz. Ustaz kata tak boleh duduk dalam majlis yang ada arak. Kita kena buat apa? Saya kata keluar, pergi mana-mana. Okey, sekarang saya naik kapal terbang. Orang sebelah saya ustaz minum arak. Jadi saya nak terjun kat mana? Saya jawab dia, ambil cik lucing berterbang tu turun ha. Kita naik kapal terbang tuan-tuan. Kadang-kadang mereka duduk hidang arak. Saya naik berterbang arak, mereka hidang. Duduk sebelah kita nak minta arak. Siku lagi ni. Dia minta arak. Kapal terbang arak tu. Yang minum arak. Tak Islam, Allah alam. Masya Allah. Jangan tuan-tuan ni tak terjun pula. Bila panggil pemegang ni, buka pintu nak terjun. Awak, arak dosa ada sekali. Terjun tu hang pula dosa pula. Duduklah situ dengan reda lah. Awak macam mana? Tapi hak seboleh-bolehnya kita keluar. Judi arak ni tuan-tuan. Baik, apakah yang kita kena buat? Bila kita buat dosa yang nombor 2, taubat. Nombor 2, taubat. Lepas tu kena buat apa? Ittabi'is sayyi'ah bil hasanah. Hendaklah kamu ikut kejahatan dengan kebaikan. Lepas kita buat jahat, kita taubat, tolong buat kebaikan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan menghapuskan dosa jahat. Sebab tu orang yang bertaubat, dia kena buat baik. Dulu dia duduk di disko, dia dah taubat. Dia tak boleh duduk kedai kopi, kena duduk dalam masjid. Bukan boleh lepak kedai kopi. Mak, hang tak pergi danduk lah. Aku dah taubat. Seronok mak, ni danduk baru mak. Aku dah taubat. Ni aku duduk kedai kopi dah. Hang tak pergi masjid? Tak apalah, aku buat haji ni. Itu belum dikira taubat. Kena ganti. Dulu disko, sekarang masjid. Saya pergi Singapura, saya jumpa 5 orang bekas penyanyi. Satu penyanyi kumpulan Love Hunters. Tuan-tuan pernah kenal kumpulan rock Love Hunters? Marilah kita berpindah-mindah, berpindah-mindah. Itu kumpulan tu. Dia kata, ustaz, saya ini penyanyi kelab malam. Kami ini penyanyi. Boleh ke tidak saya berdakwah kepada orang-orang kelab malam? Dia tanya saya. Saya kata itu yang terbagus. Tapi ada orang tam saya ustaz. Ada orang tam ustaz-ustaz yang pergi ni. Dia kata apa berceramah di sana? Saya kata itulah targetnya. Itulah the right person, the target man. Itulah dia. Tuan-tuan yang datang malam ni semua orang baik-baik. Siapa sini kaki kelab malam?
Kalau ada, angkat tangan macam saya. Mana ada? Kita tak nak bagi orang minum arak kena bercakap pada orang minum arak. Betul lah tu. Kita tak nak bagi orang berzina, kita kena cakap pada kaki zina. Nabi Muhammad berjumpa dengan Abu Lahab 70 kali seumur hidup Abu Lahab untuk Nabi Muhammad ajak Abu Lahab masuk Islam. Berapa kali? 70 kali. Berapa lama? 13 tahun. Selama 13 tahun 70 kali. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat. 70 kali selama 13 tahun. Bermakna setahun berapa kali? Sekurang-kurangnya 2 kali, 2 bulan sekali Nabi Muhammad dakwah direct dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, Islamlah kamu. Wahai Abu Lahab, kamu bapa saudara aku, Islamlah kamu. 70 kali tuan-tuan. Cuba kita tanya orang yang kita nak dakwah, berapa kali kita jumpa dia? Ni saya ceramah pada tuan-tuan. Tuan-tuan bukan target saya. Tuan-tuan tak berzina, tuan-tuan tak minum arak, tuan-tuan tak isap dada, tuan-tuan tak buat apa pun yang baik, yang jahat-jahat. Tuan-tuan depan saya ni baik-baik. Kenapa saya tidak berceramah di penjara? Kenapa kita tidak buat lawatan ke pusat serenti? Buat kerjasama dengan AADK. Tuan-tuan, bawa ustaz-ustaz yang ceramah di sini, hantar surat pada Jabatan Penjara Malaysia. Kami nak buat program dengan banduan. Penjara bagi ya. Saya bercakap tentang pada penjara-penjara, pada banduan-banduan. Baru insya-Allah di Purok Senang. Saya cakap di satu penjara di Perak. Banduan tuan-tuan. Ada 950 orang Melayu dalam itu. Dia semua sekali 1000 lebih, 1500, 950 orang kita. Menang kita di penjara. Bila saya pergi penjara, orang banduan ni pakat semua nak mai dengar ceramah dalam surau hak boleh muat 400 orang. Depa hantar memo dekat ketua penjara. Kami pun nak mai dengar ceramah Ustaz Kazim. Tuan-tuan, banduan hantar surat dekat ketua penjara. Kami nak dengar. Banduan pun nak mai dengar ceramah Ustaz Kazim. Ni hak tak banduan tak mau mai pasal apa? Mana lebih teruk? Kita ke banduan? Masya Allah. Bila saya pergi tuan-tuan, semua duduk dalam surau. Seorang pun tak cakap. Bila saya ceramah, seorang tak cakap. Kita kalau ngajak di masjid, ustaz cakap, hak dengar pun cakap. Mereka tak cakap. Mana lebih baik, mereka ke kita? Tuan-tuan, yang ketiga, ada sekumpulan nasyid menyanyi. Duk nyanyi, perempuan kalah jemaah Abdillah tuan-tuan. Dia menyanyi lagu tu. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit tinggi. Tu, dan cahaya menari-nari di subuh sunyi. Kalah jemaah. Saya tanya dekat pegawai dia, apa kesalahan dia tuan? Itu rogo luar Ustaz. Dia rogo punya sedap tuan-tuan. Suara dia. Saya masuk penjara tuan-tuan, depa ada kuliah pondok dalam penjara. 10 kitab sehari depa belajar. Kalaulah 10 tahun depa mengaji sehari 10 kitab, 10 tahun depa jadi apa? Kita sehari 1 kitab, sebulan 2 kitab lagi kita. Tu pun ustaz yang ada kitab, kita tak ada kitab. Depa dalam penjara, depa ada halaqah pondok mengaji kitab. Jadi tuan-tuan kalau nak mengaji 10 kitab sehari, carilah jalan masuk penjara tuan-tuan. Mengaji 10 kitab. Subhanallah. Itu target. Saya ceramah di pusat serenti. Masya Allah. Seorang pakai serban. Saya tanya ada Cina perempuan, puan, itu pakai serban pun isap dadah tak? Iyalah. Kalau dia tak isap, apa sebab dia masuk sini? Masya Allah tuan. Serban dia tebal pada orang ni.
Mengaji pondok 10 tahun, izat dada tuan-tuan. Subhanallah. Kita bercakap dengan mereka. Sebab tu yang saya cakap dulu, saya ceramah pada pondan. Ceramah kat mereka, target kita. Saya pergi ceramah kat pondan tuan-tuan. Pakai baju kurung. Saya tak marah mereka, pakai baju kurung. Pertama kali main dengar buat kat surau. Saya salam dengan mereka. 3 orang mula-mula sambut saya salam. Yang keempat tak mau. Harap. Ya Allah, halkum punya besar, harap apa? Hang jantan rupa kita. Subhanallah. Penyanyi yang kedua yang saya jumpa siapa dia? Penyanyi hak duk menyanyi, duk buat cipta lagu untuk headwind dan sebagainya, Elicat. Lepas sembahyang subuh dia main peluk saya. Ustaz, saya peminat nombor 1 ustaz. Saya pencipta lagu Kita Serupa. Yang kumpulan Kepala Angin nyanyi. Saya lah ciptanya. Saya suka mula-mula dengar ceramah ustaz. Sebab ustaz sebut apa? Kita serupa. Itu saya cipta. Oh gitu. Sekarang dah tak cipta lagu dah. Sudah insaf ustaz. Sudah tak campur lagi muzik. Saya sekarang buat percetakan. Kelas percetakan. Berketak agama ni. Hadis-hadis ke apa lah. Hot dia buat. Tu kumpulan headwind ke apa kan. Dulu kita duk minat Zainal duk nyanyi lagu tu. Kita serupa, hadirmu untuk mengubat luka. Lu headwind. Yang tu kalau baca Quran jenuh tuan-tuan, ajar Melayu sungguh. Iya kana memang tak tinggal. Betul dia tak soal, tak apa cantik. Iya kana budut amau. Tuan-tuan baca Fatihah macam tu imam tadi. Nah, cantik bacaan dia. Macam Arab. Cuba betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Tu kemat. Iqra'ul Qur'an bil'unil Arab. Habis tu Ustaz menyahat saya dah baca lah ni. Maliki boleh. Iyaka boleh. Tapi ubahlah. Belajar Arab ni tuan-tuan, bukan kena buka mulut luas-luas. Orang Arab buka mulut sikit-sikit je. Di situ bagus pula nagih dada. Nagih dada bila cakap mulut kan besar. Gila ada. Apa lah bro? Gila bro. Mulut bro. Ada barang bro. Ada Arab lah benar. Dia ikut imam gitu je. Alhamdulillahirabbil alamin. Lembut je. Tuan-tuan tengok Irama Hasan. Bila dia menyanyi, dia bukan buka mulut. Irama Hasan nyanyi. Engkau sedia hatiku parak-parak. Dia bukan buka mulut. Relax nyanyi. Luka dini putih buku parak-parak. Relax tuan. Baik, dosa ketiga. Dosa apa? Dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia berpunca pada 5. Naik 5 pula dah. Bila nak habis ni orang tua ni, nak habis lah, saya pun tak larat lah. Dosa dengan manusia dia ada 5. Nombor 1, punca daripada harta. Kita buat dosa ni tuan-tuan, punca daripada harta. Menega, tipu. Nega minyak wangi pun tipu. Dia kata kasturi, rupa dia campur sabun. Ni kasturi putih. Yang ni kasturi apa merah apa tu. Rupanya dia bubuk susu campur dengan sabun, campur dengan pencelup warna merah, jadi Bandung. Punya menipu tuan-tuan. Nombor 1 tu dosa menipu. Dosa hutang tak bayar. Dosa harta lah tu. Dosa pinjam cangkui, patah tak ganti. Dia kata, ya ni aku pulang balik cangkui hang, patah lah ya hai. Loh, tak apalah aku dah bergam lah. Bergam. Mana boleh bergam, kena ganti sebatang kayu. Ada aku bergam, gampang tu. Yang plastik.